أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa perintahnya, sama ada perkara yang wajib ataupun yang sunat, dan menjauhilah larangannya, sama ada perkara yang haram, yang makruh dan syubhat. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan yang Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza
Sesungguhnya orang yang takwa lah yang dapat kemenangan, yang dapat kejayaan di dunia dan akhirat nanti. Hadirin sedang Jumaat yang dirahmati sekalian. Pada hari ini kita berada pada hari tiga hari pada bulan Syakban. Yang mana bulan ini ada fadilat kelebihan yang banyak. Tapi kebanyakan manusia dia lupa kelebihan pada bulan Syakban kerana mereka duk bergaduh pada bulan yang diharamkan oleh Allah 4 bulan, iaitu Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi di antara Rajab dengan Zulhijjah tak jadi, Sya'ban ia tak jadi bulan Muharram. Dan bulan yang diharamkan oleh Allah dia lakah 1 bulan. Nah, oleh itu kebanyakan dah orang lupa buat amalan, padahal bulan Sya'ban adalah banyak kelebihan dia, terutamanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tak pernah puasa sunat cukup dia tak pernah puasa sunat yang paling banyak sekali kecualinya pada bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum, fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma raaituhu aksat siyaman minhu fi Sya'ban. Jadi banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia puasa pada bulan Sya'ban lebih banyak pada bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana bulan Sya'ban iaitu bulan yang Allah saling banci. Buku catat tahun ni, hak tahun lalu, dia akak naik, dia mari catat yang baru. Pada bulan Sya'ban. Oleh itu Nabi yang ingin bahawasa amalan buku catat dia diawali dengan berpuasa. Begitu juga di tahunan. Dan juga ada juga pada dalam tahun ini ada juga pada mingguan. Pada mingguan juga pada hari Khamis. Dan dalam seminggu tukar sekali banci Allah. Tukar sekali, tukar hari Khamis. Dan tukar pada hari Khamis. Dan kerana Nabi dia suka supaya buku catat dia tu dan dia awali dengan puasa, dipenuhi dengan puasa dan dipuasa. Itu adalah pada mingguan. Dan ada juga pada hari Dan hari saat ni dia tukar. Dan tukar pagi sekali, petang sekali. Tukar mereka jaga kita. Sebab tu pagi petang tu Nabi SAW dia sering baca azkar, baca zikir, supaya buku catat dia saat ni dia awali dengan zikir, dia akhiri dengan zikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu marilah kita pada bulan Sya'ban ni banyakkan puasa. Paling tidak kalau tak agak puasalah 3 hari pada hari nama kata Ayyamul Baik, iaitu 13, 14, 15 pada tiap-tiap bulan ataupun habis taklihnya pada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita dapat awali buku catatan kita dengan berpuasa. Dan juga salafus salih dulu mereka sering minta berdoa. Masuk bulan Rajab berdoa, masuk bulan Sya'ban berdoa supaya dia Allah taruh nyawa dia pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini sering
Dan orang salafus soleh dulu mereka sering berdoa. Cubalah kita tanya kita sendiri, pernah ataupun tidak kita berdoa supaya pada bulan Syakban ni supaya Allah taruh nyawa kita untuk berada pada bulan Ramadan. Tuhan taruh nyawa kita supaya kita berada pada bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan adalah kelebihan banyak dan bulan Syakban ni adalah pintu untuk masuk pada bulan Ramadan. Ulama dia umpamakan, dia buat misal, bulan Syakban ni seperti kalau semaya adalah semaya sunat rawatib. Sebelum nak semaya fardu, sunat semaya rawatib iaitu semaya yang pahala paling besar sekali. Sebagaimana Nabi kata, siapa dia semaya sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Tu kelebihan semaya sunat rawatib. Maka begitu juga sebelum nak masuk Ramadan, Nabi menggalakkan kita puasa sebelum untuk buat latih sebelum ada kita nak masuk bulan Ramadan. Begitu juga kalau semaya yang ada ba'diyah, sunat ba'diyah selepas semaya. Begitu juga puasa bulan Ramadan yang ada puasa selepas, iaitu puasa pada bulan Syawal. Mudah-mudahan puasa ni sebagai amalan bagi kita sebagai orang mukmin yang bertakwa. Adapun maudhu' khutbah yang saya nak baca pada hari ini, masa pun pendek, iaitu kesan semaya dalam kehidupan kita. Kerana di hari ini banyak orang semaya, ramai orang semaya, tapi kesan sebalik semaya itu dah tak ada. Pertamanya, kalaulah kita semaya dengan khusyuk, penuh dengan rukun dan syarat, penuh dengan kita faham apa yang kita baca, kita semaya seolah kata kita menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semaya seolah kata kita duduk bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semaya kita menghadap, kita sujud, kita rokok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah semaya macam tu dia akan beri kesan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, hendaklah kamu sekalian minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala dengan semaya. Tu nak cerita kata sebelum daripada kita nak pergi cari makhluk, nak cari minta tolong dia tu, minta tolong dia ni untuk satu pekerjaan kita ataupun satu masalah kita, adakah kita pernah kita minta tolong Tuhan dulu kita? Kerana itu Tuhan jelas dah bahawa wasta'inu bis-sabri was-salah, adalah kamu minta tolong dengan semaya. Kerana semaya saat ni boleh jadi penolong kita. Semaya saat ni boleh keluarkan ke masalah kita. Semaya saat ni boleh bawa keluar daripada kesempitan kepada jalan yang luas melalui semaya. Kerana Nabi SAW apabila ada kesempitan dalam kehidupan dia pergi semaya, minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semaya saat ni dapat pertolongan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah jelas pada ayat yang saya baca saat ini. Kerana semaya saat ini perkara yang besar. Sementara saat ini Datuk Imam kata kita malam minggu telah lalu buat Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj, Tuhan panggil Nabi apa kita nak ke langit.
panggil untuk timur semaya. Ibadat yang lainnya Allah Subhanahu Wa Taala serah kepada Jibril untuk untuk jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa semua selain pada semaya melalui Jibril alaihi salam. Tapi semaya ni Tuhan panggil Nabi nak sendiri. Tu nak cerita kata kelebihan, keistimewaan semaya. Tuhan panggil Nabi nak ke atas langit untuk terima semaya. Oleh itu semaya ini ada kehebatan dalam diri semaya sendiri. Kalaulah kita ada masalah, ada nak minta tolong, sebelum daripada kita nak dicari makhluk, kita cari Allah dulu melalui semaya. InsyaAllah Tuhan akan buka jalan kepada kita melalui semaya. Dan pada akhir ayat yang saya baca saat ini, wa innaha, sesungguhnya semaya saat ini, lakabiratun. Ulama mengatakan lakabiratun adalah lasakilah, iaitu berat bagi orang Islam untuk nak melakukan semaya, illa alal khashi'in, kecualinya ke atas orang-orang yang semaya yang khusyuk, yang takwa, yang penuh dengan keimanan dia, sajalah yang ambil semayanya untuk minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kalau ada masalah gapo, kita tak mengadap Tuhan. Kerana dah sakilah jadi berat kepada kita. Oleh itu cuba kita ambil semaya ni sebagai kesan di dalam kehidupan kita. Semaya untuk menjadi suatu untuk membawa kita kepada jalan yang mudah, jalan yang senang, dan jalan yang kesihatan kita. Kalau kita timbul suatu penyakit, kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala hilang daripada penyakit, dan sebelum daripada kita nak cari bomo, nak cari doktor dan sebagainya. Hadirin sedang Jumaat yang dirahmati sekalian, dan begitu juga Nabi SAW apabila ada duka cita, serabut, dan kerja penat, dia semaya. Bagaimana ada satu hadis, dan Nabi SAW kalau dia ada penat dalam kerjaan, masalah dalam kerjaan, maka dia panggil Bilal, ya Bilal, aqimis salah, arihna biha. Wahai Bilal, marilah kita semaya. Kerana semaya saat ini dapat habis dah duka cita, duk serabut perut, duk gapo dalam dada kita, dia akan habis melalui semaya. Tu nak cerita kata semaya dah dapat dan mentenangkan jiwa kita. Dah tak kena pergi backward, dah pergi ikut patah, pergi ikut mana. Nabi SAW apabila nak menyenangkan hati, dia semaya. Dan semaya saat ini jadi suatu untuk menenangkan hati dia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya an-nisa wat tayyib wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Jadi semaya Nabi saat ni, apabila Nabi semaya tu seolah kata senang habis. Jadi tenangkan jiwa dia apabila dia semaya, sedap. Semaya dah boleh sejuk hati, semaya dah boleh tenang jiwa. Bagaimanakah kita dan untuk nak ambil semaya,
supaya menenangkan jiwa kita dan nak ambilkan semaya saat ini untuk mengeluarkan masalah kita. Yang kedua, semaya juga untuk memberi rezeki kepada kita dan menjadi rezeki kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang saya baca saat ini, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruhlah ahli keluarga kamu untuk semaya. Suruh keluarga kita untuk semaya, kerana semaya saat ni wastabir 'alaiha, dan hendaklah kita sabar di atas semaya. Kena sabar, iaitu sabar di sini buat semaya yang khusyuk, semaya jemaah dan masjid dan di sebagainya mengikut rukun dan syarat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquka, kami memberi rezeki kepada engkau. Oleh itu ulama mentafsirkan di sini bahawasanya semaya saat ni, kalau kita semaya dengan penuh khusyuk, cukup rukun dan syarat, semaya juga akan beri rezeki kepada kita, menjadi rezeki, akan murah rezeki kepada kita. Sebagaimana banyak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia sering gerak ahli dia, suruh ahli dia untuk semaya. Karena kalau kita dalam keluarga sahaja semaya, keluarga kita tak semaya, tak jadi. Dan kerana Nabi kata, Tuhan kata, wa'mur ahlaka bis-shalah, hendaklah kamu suruh ahli engkau solat. Apabila semua keluarga kita solat, nahnu narzuquka, kami akan beri rezeki kepada engkau melalui kamu semaya. Dan banyak hadis-hadis yang ceritakan tentang apabila kita mengerjakan semaya, maka Tuhan akan peluahkan rezeki kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita cuaikan semaya, tak semaya ataupun semaya tidak mengikut syarat dan rukun, semaya tidak semaya cara berjemaah dan sebagainya, Tuhan akan qillatur rizq, sepitkan rezeki dia. Dan sepitkan rezeki dia dan kerana dia cuai ataupun dia tidak semayang. Oleh itu, untuk nak menyelesaikan masalah ini, marilah kita semaya di masjid untuk jemaah. Kerana semaya jemaah di masjid ini adalah salah satu daripada semaya yang khusyuk. Semaya yang khusyuk, dan semaya kita akan menjadi jalan keluar kepada kita dan menjadi sumber rezeki kepada kita di dalam kehidupan kita di atas dunia. Kadang-kadang kita berasa heran. Kita tengok kata orang tak semaya, rezeki dia murah. Kita semaya semua, rezeki payah. Ada, kita berasa juga kadang-kadang kita ada pertanyaan pada diri kita macam tu. Maka ingatlah, kalau kita tengok orang senang dan dia tidak beriman, mudah kata dia tidak semaya, itu adalah Tuhan beri melalui istidraj. Hak tu kita takut sekali. Dan istidraj ni Tuhan beri dalam kesenangan kepada dia, dalam dia saat ni tak mentaati Allah, dia deraka kepada Allah, tapi dia rezeki yang banyak. Kita ni orang yang beriman, semaya tak tinggal, tapi dah rezeki kurang. Dah 10 tahun lalu pun dah duk berjalan kaki main masjid. Nak beli motor, nak beli kereta pun tak boleh. Tapi kita ingatlah, hak tu hak kita takut sekali.
Bagi orang tak semaya, bagi orang tak taat kepada Tuhan, dia rezeki yang ada limpah rawah, itu adalah Allah beri secara istidrak. Wa iyazbillah. Kita takut waktu, kerana apabila istidrak dah, Allah nak cabut kita dengan kita tak sempat untuk beriman dengan Allah, tidak sempat untuk nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesimpulan dari khutbah saya pada hari ini, marilah kita meningkatkan solat kita ataupun semaya kita dengan khusyuk. Mudah-mudahan semaya kita dapat mengeluarkan kita daripada kesempitan, dan kita mintalah pertolongan dengan Allah melalui semaya, dan mudah-mudahan semaya saat ini dapat membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita semaya dengan penuh keimanan, penuh khusyuk, mengikut rukun dan syarat, dan semaya inilah akan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semayalah awal-awal sekali yang Tuhan akan timai, yang Tuhan akan tanya, yang Tuhan akan soal di hari akhirat nanti. Kalaulah semaya kita comel, semaya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua amalan akan berjaya, maka semua amalan akan najah. Tapi seandainya solat kita, semaya kita tak berjaya, tak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti, semua amalan Tuhan tak terima, maka kita besarlah, kita akadlah torah semaya kita. Semoga semaya kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah allazi ja'ala hadzal yaum aidan lil muslimin, yaumul jum'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala asiran illa yassartah, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanuna fi Filistin wa fil Iraq wa fi Turki wa fi Syria birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.